Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Lembut bicara, mata bertentang. Salam dihulur, penuh kemesraan. Majlis bermula bersulamkan kalam. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Penonton yang dihormati, saya Roslan Abdul Ghani, Guru Pustakaan Media Sekolah Menengah Kebangsaan Tuban, selaku moderator bersama kita dalam rancangan Bicara Buku Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Izinkan saya untuk memperkenalkan insan yang akan bersama kita, yang akan mengupas intipati buku yang bila kita lihat pada tajuknya begitu menarik, unik sekali. Ianya kelihatan seolah-olah perkara biasa, tetapi sebenarnya ia menyingkap 1001 makna. Puan Ashikin binti Wahab nama diberi. Beliau memegang jawatan sebagai penolong pengarah kanan Sektor Integriti Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Dari segi sejarah perkhidmatan, pada tahun 2010, beliau memulakan tugas di bahagian penjara, anti dadah dan pertahanan awam di bawah Kementerian Dalam Negeri. Namun pada tahun yang sama, iaitu 2020, beliau meninggalkan Kementerian Dalam Negeri dan berpindah ke Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Kelantan sehingga tahun 2014. Seterusnya, pada tahun 2014 hingga 2019, Puan Ashikin berpindah pula ke Majlis Keselamatan Negara Negeri Kelantan. Buku yang akan dikupas, dibedah dan dibicarakan bertajuk Who Moved My Cheese yang ditulis oleh Dr. Spencer Johnson. Mari sama-sama kita ikuti bicara buku oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nur Ashikin binti Wahab dari Sektor Integriti Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Pada hari ini, untuk program Bicara Buku, saya akan mempersembahkan kupasan buku bertajuk Who Moved My Cheese. Who Moved My Cheese merupakan karya Dr. Spencer Johnson yang merupakan seorang pengarang bestseller, diterbitkan pada tahun 1988 oleh PTS Professional Publishing Sendirian Berhad dan telah terjual lebih daripada 12 juta naskah di seluruh dunia dan serta-merta menjadi bestseller antarabangsa nombor 1 dunia. Who Moved My Cheese, WMMC, merupakan sebuah buku motivasi dalam mendepani cabaran perubahan serta liku-liku dalam kehidupan dan pekerjaan. Ianya turut menjelaskan bahawa perubahan merupakan sesuatu perkara yang lazim dan pasti terjadi dalam kehidupan, tidak kira siapa pun kita. WMMC mengajar kita bagaimana cara terbaik menangani perubahan melalui kisah metafora yang santai dan jenaka tetapi tetap menarik. Penceritaan di dalam buku WMMC adalah berkenaan dengan empat watak kecil yang berlarian di dalam laluan berliku, iaitu maze, mencari cheese untuk dimakan dan membuatkan mereka gembira. Dua daripada watak pertama di dalam penceritaan ini merupakan tikus yang dinamakan sebagai Sniff dan Scurry. Manakala dua watak lagi merupakan seorang kerdil, iaitu Ham dan How. Sniff digambarkan sebagai satu watak yang cepat mengesan perubahan. Scurry pula digambarkan sebagai satu watak yang segera bertindak mengikut perubahan. Manakala Ham digambarkan sebagai satu watak yang hidup dalam penafian dan melawan perubahan. How pula digambarkan sebagai satu watak yang belajar menerima perubahan. Bila melihat perubahan itu bakal memberikan kebaikan. Keju di dalam buku ini merupakan satu metafora yang digunakan bagi menunjukkan perkara yang kita mahukan dalam kehidupan. Maze merupakan metafora bagi menunjukkan laluan yang berliku yang harus diharungi sebelum beroleh sesuatu yang diidamkan. Ceritanya bermula dengan setiap hari dua tikus dan orang kerdil ini menghabiskan masa dengan mencari cheese kesukaan mereka di dalam maze, iaitu laluan berliku. Sniff dan Scurry, iaitu dua ekor tikus di dalam maze
yang memiliki pemikiran yang sederhana dan naluri yang kuat untuk mencari cheese biasa iaitu yang keras dan berlubang. Manakala Ham dan Haw iaitu orang kerdil yang menggunakan pemikiran mereka yang rumit dipenuhi dengan keyakinan dan emosi untuk mencari pelbagai cheese yang diyakini mampu membawakan kebahagiaan dan kejayaan bagi mereka. Meskipun mereka berbeza, tetapi mereka melakukan rutin yang sama, iaitu pada setiap pagi mereka mengenakan pakaian sukan mereka, seterusnya meninggalkan rumah, berlarian kemis untuk mencari cheese kegemaran mereka. Sniff dan Scurry menggunakan kaedah trial and error untuk menemukan cheese mereka. Mereka akan berlari ke sebuah lorong dan jika lorong itu kosong, mereka akan ke lorong yang lain sambil pada masa yang sama mengingati lorong kosong yang telah dimasuki. Mereka bekerjasama dengan sangat baik bila mana Sniff menggunakan deria bau yang dimiliki bagi menghidu bauan cheese dan Scurry pula akan bergegas ke hadapan. Ham dan Haw pula menggunakan kemampuan mereka untuk berfikir dan belajar dari pengalaman mereka. Akan tetapi disebabkan pemikiran mereka terlalu kompleks, mereka susah mengembangkan kaedah pencarian cheese. Ada masa mereka berhasil, tetapi emosi dan kepercayaan pada diri menjadi penghalang kepada cara mereka melihat setiap permasalahan yang dihadapi. Ini menjadikan pencarian mereka dalam mes tersebut sedikit rumit. Walau bagaimanapun, kaedah pencarian mereka berbeza, Sniff dan Scurry serta Ham dan Haw telah berjaya menemui cheese kesukaan mereka di stesen C. Oleh itu, setiap pagi dua tikus dan orang kerdil itu akan mengenakan pakaian larian mereka dan seterusnya bergegas ke stesen C. Hinggalah pada akhirnya perkara itu menjadi kegiatan rutin mereka. Sniff dan Scurry biasanya akan bangun pagi seperti rutin biasa, meneruskan rutin biasa, berlarian ke stesen C menggunakan laluan yang sama. Sesampainya di stesen C, mereka akan membuka kasut, meletakkannya di leher, lalu bagi memudahkan untuk memakainya semula, lalu akan duduk dan menikmati cheese yang mereka jumpai. Manakala bagi Ham dan Haw pula pada awalnya membuat rutin yang sama, membuat perkara yang sama sebagaimana Sniff dan Scurry. Tetapi lama-kelamaan mereka mengubah rutin mereka. Mereka bangun sedikit lewat, bersiap sedikit lama dan hanya berjalan menuju ke stesen C. Kerana bagi mereka merasa selesa dengan penemuan cheese di stesen C tersebut. Mereka langsung tidak memikirkan siapa sebenarnya mempunyai cheese tersebut. Dan yang lebih penting, mereka merasa cukup dengan cheese itu, merasa cukup yakin yang cheese itu akan kekal berada di situ. Gaya hidup Ham dan Haw mula berubah. Mereka mula merasa telah mengecapi kebahagiaan dan kejayaan, memandangkan cheese yang dimiliki cukup untuk mereka makan seumur hidup. Justru tiada apa lagi yang mereka kejarkan dalam kehidupan mereka kerana telah beroleh segalanya. Waktu pun berlalu, Sniff dan Scurry masih lagi meneruskan dengan rutin mereka. Seawal pagi, mereka sampai di stesen C. Mereka memerhatikan dulu kawasan sekitar, memeriksa perubahan yang berlaku berbanding hari sebelumnya. Setelah itu, barulah mereka duduk dan menikmati cheese. Suatu pagi, semasa mereka tiba di stesen C, mereka mendapati tiada lagi walau sepotong cheese di sana. Mereka sama sekali tidak merasa kesal ataupun kecewa kerana selama ini mereka telah mengesan cheese semakin susut hari demi hari. Justru mereka sudah bersedia dengan situasi tersebut dan tahu apa yang perlu mereka lakukan. Tanpa melakukan analisis yang berlebihan, mereka bertindak mencari lagi cheese yang baru di kawasan yang lain. Bagi mereka, biarlah masalah dan situasi solusinya sederhana sahaja kerana situasi di stesen C telah berubah.
Cheese yang dijumpai telah habis. Serta-merta Scurry juga memutuskan untuk berubah. Setelah hari bertukar siang, tibalah Ham dan How di stesen C. Mereka amat terkejut bila mana mendapati tiada lagi cheese di situ. Mereka langsung tidak mengesan sebarang perubahan sebelum ini. Disebabkan itu, mereka terlalu yakin yang cheese sememangnya tersedia untuk mereka. Ham terus berteriak, "Who moved my cheese?" berulang kali, mengharapkan akan ada yang mengembalikan cheese tersebut. How pula menggeleng-gelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia berdiri kaku kerana langsung tidak bersedia menghadapinya. Tindakan kedua-dua orang kerdil ini sungguh tidak menarik sebenarnya dan tidak produktif. Namun, mampu difahami kerana menemukan cheese bukanlah perkara yang mudah bagi mereka. Dengan memiliki cheese di stesen C pada awalnya, mereka menganggap mereka telah berjaya dan selayaknya untuk hidup bahagia selamanya. Pelajaran berguna yang diperolehi daripada buku Who Moved My Cheese, yang pertama, terlalu banyak berfikir boleh melumpuhkan kita. Instead of that, just start looking. Ini dapat dilihat daripada tindakan Sniff dan Scurry yang berusaha gigih berlarian atas dan bawah di laluan maze bagi mencari cheese. Mencari dari kiri ke kanan, berlari dari hujung ke depan mencari cheese. Jika tiada, berpatah semula. Itu cara diambil tanpa jemu. Walaupun kelihatan sedikit unstructured, tetapi mampu menjimatkan masa dan tenaga mereka. Ham dan How berfikir terlalu kompleks tentang macam mana mendapatkan cheese, strategi mana yang harus digunakan, macam mana nak keep track setiap strategi yang diambil dan bila akhirnya akan mereka menemui cheese. Kehidupan juga sama. Jika terlalu memikirkan tentang apa bentuk kejayaan, macam mana mendapatkannya, adakah berpeluang untuk kita juga berjaya dan sebagainya, ianya tidak akan membuahkan hasil. Betul, manusia memang complicated, tetapi itu bukan bermakna untuk kita menjadikan semua perkara complicated dalam hidup kita. Tiada benda yang kekal, buka mata dan bersedia untuk berubah. Itu adalah pengajaran kedua yang dapat diambil daripada penceritaan ini. Ini dapat dilihat melalui tindakan oleh Sniff dan Scurry, di mana dalam penemuan cheese di stesen C oleh Sniff dan Scurry, mereka tetap memberikan perhatian kepada kuantiti cheese yang mula berkurang hari demi hari. Mereka sedar kuantiti cheese yang dijumpai semakin habis secara total. Mereka mengambil keputusan untuk berpindah dan mencari cheese yang baru dan akhirnya mereka telah menemui cheese di stesen N. Manakala Ham dan How bila mana menemui cheese di stesen C, mereka mula hidup di zon selesa. Mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Merasa mereka layak untuk mendapatkan cheese tersebut setelah usaha yang diberikan, sehingga kan mereka tidak sedar cheese telah pun berkurang sedikit demi sedikit, sehinggalah cheese tersebut habis secara keseluruhannya. Harus diingat, tiada perkara yang kekal di dunia ini. Perubahan merupakan sesuatu yang pasti. Terima hakikat kehidupan, buka mata dan seterusnya move forward. Seterusnya untuk pengajaran ketiga, di mana ada jalan, di situ ada peluang. Ini dapat dilihat melalui watak How, yang mana setelah How merasa bosan dengan keadaannya, dia mula mengatur langkah pertama ke arah pencarian cheese. Dia mula menemui cheese di sana sini walaupun dalam kuantiti yang sedikit. Tetapi itu sudah cukup daripada tidak melakukan apa-apa. Akhirnya, How juga tiba di stesen N, di mana Sniff dan Scurry juga di situ dan mereka bertiga berkongsi cheese yang mereka baru temui. Sebagai kesimpulannya, WMMC mengajar kita mengenai cara berkesan dalam menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan. Perubahan merupakan satu perkara yang pasti.
dan dialami oleh sesiapa sahaja dalam kehidupan, baik dalam urusan pekerjaan, kesihatan maupun keluarga. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Pendek kata, hidup kita akan berubah dan sentiasa berubah. Memiliki kehidupan yang sempurna sememangnya menjadi matlamat setiap orang. Semakin penting sesuatu perkara kepada kita, semakin banyak usaha yang ditagih bagi mendapatkannya. Cabaran dan rintangan yang harus dilalui dalam mencapai matlamat sudah tentu sentiasa ada. Tetapi bagaimana menangani setiap permasalahan yang timbul memberikan bayangan sejauh mana kita bakal mengecapi bahagia dan kejayaan yang diimpikan. Sekian, wassalam. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Ashikin binti Wahab kerana telah membicarakan buku pilihan beliau yang cukup hebat untuk hidangan kita pada hari ini. Semoga ini memberi manfaat kepada kita semua. Kepada para penonton, jangan lupa untuk mengisi kehadiran tuan-puan di pautan SPL KPM yang disediakan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.